عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم وأحل لي الغنائم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Artinya, hadis ini riwayat daripada Abi Umamah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia bahawasanya Allah Subhanahu wa taala melebihi ia akan daku atas segala anbiya. Atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi akan daku akan umatku atas segala umatnya dan mahalal bagi aku akan ghanimah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama syukur kehadrat Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala melanjutkan usia kita. Allah Subhanahu wa taala bagi sihat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi segala nikmat-nikmat kepada kita. Khususnya nikmat iman dan Islam. Itu sebesar-besar nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala gulung kita semua, termasuk kita semua, di dalam golongan-golongan orang yang salihin, orang yang baik, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi saya terima kasih kepada pengurusi, kepada semualah muslimi muslimat sekalian, dan juga kepada Datuk Haji Nurdin. Mudah-mudahan pada malam ini kita bersama kongsi, bersama cari masa, cari peluang. Walau kita kata masa sekejap saja, sebentar saja, sementara tunggu waktu isyak, tetapi walau sekejap, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membagi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kata dianya, kita nak baca satu hadis dari Nabi SAW. Apatah lagi kita sekarang berada di dalam bulan yang baik, ialah bulan Maulid. Bulan yang diperanakkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka boleh kata tiap-tiap kampung, tiap-tiap bandar, tiap-tiap negeri
tiap-tiap masjid, tiap-tiap surau dan sebagainya, bila masuk sampai bulan Rabiul Awal, bulan diperanakkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka boleh kata semualah suka, gembira, cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, tiap-tiap masjid, tiap-tiap surau tadi ada zikri, ada zikra, ada buat peringatan. Maknanya takut orang kemudian, orang belakang, lupa ke, tak ingat ke, tak tahu ke. Itulah Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, fa inna zikra, maka bahawasanya zikra, peringatan bila sampai bulan Rabiul Awal, kita mengadakan majlis maulid, majlis perhimpunan untuk peringatan, untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada tiap-tiap bulan, kalau bulan Ramadan, ada bulan Ramadan. Kalau bulan Sya'ban, ada bulan Sya'ban. Maknanya ada tiap-tiap masa. Itulah untuk kita buat zikra, untuk kita buat peringatan. Kemudian, marilah kita dengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya, an Abi Umamah. Hadis ini meriwayatkan daripada Abi Umamah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda ia Nabi, innallah, bahawasa Allah Ta'ala, bahawasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, faddalani, melebihi ia Allah akan daku, alal anbiya, atas segala anbiya, segala nabi. Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Hingga kata setengah ulama 124,000. Banyak. Tahun mula daripada Nabi Adam alaihi salam hingga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beratus ribu anbiya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Nabi Adam, lepas Nabi Adam, Nabi itu hingga sampai kepada Nabi Adam alaihi salam. Hingga ulama kata 124,000. Banyak. Maka 124,000 tadi banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala maknanya melebihi ia Allah alal anbiya, melebihi ia Allah akan daku, akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala atas segala anbiya. Walau kita kata Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala cipta di dalam syurga. Itu dia. Mari. Semua segala anbiya yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Itu dia. Memang hebat betul lah kita ni. Kita ni tak kenal. Kita ni tak sedar.
Kata kita ni, penghulu kita ni. Rasulullah kita ni adalah selebih-lebih manusia. Sehebat-hebat manusia. Selebih-lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pula. Kita pula ialah Nabi kata tadi, au qala ummati 'alal umam. Kita umat pula. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah lebih atas segala umat yang lain. Umat Nabi Adam alaihi salam, umat Nabi Nuh, Nabi Hud, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, semua kita lebih segala-gala. Adalah kita kena sedar, kita kena fikir, kata kita ni umat yang paling lebih. Dan kita ni Rasulullah yang paling lebih. Nampak? Itu dia. Bila dah kita tahu bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semelia-melia makhluk, selebih-lebih makhluk Allah, dan kita pula selebih-lebih ummah kita ni. Tapi kita kena ingat, umat Nabi Muhammad, orang yang lebihnya ialah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar orang yang lebih dalam golongan umat Nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dah faham bahawasanya Nabi kita tak pernah hurai panjang ke? Kerana kita nak yang lain. Kerana bahawasanya kita dah faham bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah selebih-lebih makhluk, selebih-lebih segala anbiya, selebih segala-gala di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita lah seorang yang lebih. Oleh itu, bila kita dah faham di situ, apa masalah hari diperanakkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita nak melia, kita nak cinta, kita nak buat peringatan dan sebagainya. Banyak bertikai-tikai ni. Banyak jadi masalah. Kalau kita ada setengahnya kata boleh, kata setengahnya kata tak boleh. Nampak? Itu dia, macam-macam lah. Tapi tengok bagaimana ulama-ulama yang mengatakan tentang masalah kita melia, kita cinta, kita mengadakan majlis maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Kata dianya, kata Imam Al-Hafiz. Kata Imam Al-Hafiz As-Sayuti. Kata dianya adalah pada aku, yakni pada sisi aku, bahawasanya asal beramal membaca qasidah, membaca kisah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkumpul manusia dengan membaca Al-Quran Asy-Syarif sebeberapa sedapatnya dan membaca akan kisah permulaan perkijaannya sallallahu alaihi wasallam dan barang yang telah berlaku pada diperanakkan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada beberapa mukjizat, kemudian berdiri akan mereka jamuan mereka itu setengah daripada bid'ah hasanah. Ini mengikut pendapat Imam Al-Hafiz As-Sayuti. Nampak?
Mana bila kita masuk di dalam apa dia, bila sampai bulan Rabiul Awal, bulan yang diperanakkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita kumpul di surau kita, di masjid kita, di rumah kita, di padang, di mana saja pun, untuk kita nak membesar, nak memelia Nabi kita, hari peranakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa ramai manusia. Hipung dengan keadaan ramai-ramai manusia dengan membaca Al-Quran, dengan membaca kisah-kisah permulaan kejadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula daripada bagaimana ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bapa ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kisah Nabi kita daripada mula beranak hingga sampai Nabi kita berumur hingga sampai Nabi kita umur 20 tahun, 25 tahun, hingga sampai Nabi kita berkahwin, hingga sampai Nabi kita jadi Rasul, hingga sampai Nabi kita berkahwin dengan dengan Aisyah tadi, dengan Khadijah dan sebagainya, banyak isteri Nabi. Bilanglah hingga sampai wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai kita baca kisah tadi tu, hingga sampai hari peranak. Bila sampai hari peranak, maka kita bangun qiyam. Maka dia katanya itu adalah bid'ah hasanah. Apa hukum bid'ah hasanah? Apa pengertian bid'ah hasanah? Ialah maknanya kita buat itu mendapatkan pahala. Nampak? Karena bid'ah itu bid'ah yang baik, bid'ah yang elok. Bid'ah dia ada dua. Satu bid'ah dalalah, yang kedua bid'ah hasanah. Bila kita buat bid'ah hasanah, maka dapat pahala. Nampak? Tak salah. Yang salahnya ialah bid'ah dalalah. Itu di dalam neraka itu. Nampak? Yang itu pendapat Imam Al-Hafidh As-Sayuti. Kata dia lagi, dan telah berkata Syekhul Islam. Mana dia katanya, dia katanya bahawasanya telah berlaku oleh adat manusia apabila mendengar mereka itu pada menyambut diperanakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri mereka itu kerana membesar dan kerana muhormat akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdiri ditutup baik kerana barang yang ada padanya daripada membesar dan menghormatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah memperbuat akan jadi demikian itu oleh berapa banyak ulama yang diikut akan dia. Bila sampai time kita baca kisah, baca berzanyi ke, baca apa ke, sampai time tepat diperanakkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tutup baik kita berdiri. Sallallahu ala Muhammad. Adalah baca tu. Ada yang kita selawat tu. Maka itu sangat-sangat tutup baik. Dapat pahala. Kerana dia katanya beberapa banyak ulama yang diikut akan dia. Beberapa banyak ulama yang buat akan dia. Dan kata lagi, dan telah berkata Al-Halabi di dalam As-Sirah, maka telah menghikayat oleh setengah mereka itu bahawa Al-Imam Subki telah berkumpul di sisinya beberapa banyak daripada ulama yang ada pada masanya kerana khatam membaca kitab. Maka berqasidahlah oleh Abu Zakaria. Kemudian kata dianya,
Kata dia laginya, apa dia? Orang yang hadir di dalam majlis itu pun bangun berdiri, berbaris. Kerana bersetuju dan mengesahkan barang yang disebut akan dia. Maka dengan sebab itu jadilah kesukaan dan keriaan yang besar di dalam majlis itu. Mana semua bangun. Bila sebut, tak kala bila sampai kepada tepat hari diperanakkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua macam itulah. Habis. Kemudian kata dia lagi, kata dia lagi dan telah mengerual oleh Hafidh Ibn Hajar akan dalil beramal membaca kisah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sabit pada sunnah, dan iaitu barang yang tersebut di dalam Al-Bukhari dan Muslim, bahawa Nabi SAW telah datang ke Madinah, maka berjumpa ia akan Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Maka bertanya ia Rasulullah SAW akan mereka itu, maka berkata mereka itu, iaitulah hari ditenggelam oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan Firaun, dan diselamat ia akan Musa. Maka dan kami puasa akan dia kerana kesyukuran. Maka sabda Nabi SAW, kami terlebih aula dengan Musa daripada kamu. Tengok. Rasulullah SAW datang ke Madinah, jumpa dengan Yahudi. Kemudian Yahudi pada masa itu ialah puasa. Nabi tanya, kenapa mu puasa? Maka mereka itu jawab, kerana hari ini adalah hari Firaun tenggelam di dalam laut dan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi Musa. Di situlah mereka itu puasa. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami terlebih aula dengan Musa lagi. Itulah. Itu dia. Adalah hari yang diperanak, bulan Maulid, patutlah kita gembira, patutlah kita baca kisah, baca apa saja untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata ada lagi banyak tentang masalah ni. Kata dia lagi. Kemudian kata dianya, dan kata Hasan Al-Basri, aku sangat suka jikalau ada bagiku emas seperti Jabal Uhud, satu bukit yang ada di dalam Madinah. Kata Hasan Al-Basri, aku sangat suka jikalau ada bagi aku emas seperti Jabal Uhud, mana satu bukit jadi emas. Nascaya aku belanja akan dia kerana membaca Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kata dia lagi, siapa hadir waktu membaca kisah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada orang jepuk atau tak jepuk, mana kita tahu. Kata satu surau, satu masjid, ada orang membaca kisah tentang Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membesar ia akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka katanya, maka sungguhnya berbahagialah ia dengan iman. Mana orang itu orang kuat iman. Dengar surau itu ada majlis Maulid, kita dengar, kita tahu kata di masjid tu ada majlis Maulid, kita tahu kata di situ tempat itu ada majlis Maulid, kita bersegera pergi di dalam majlis Maulid. Maka hebatlah. Tengoknya Abu Hasan Basri dia kata, sekiranya kalau ada satu bukit ada satu bukit jadi kemas, maka aku nak belanja untuk majlis Maulid. Hebatnya.
Ini betul-betul orang kuat imam tu ni. Kata lagi. Kata dia lagi, siapa mensediakan kerana membaca kisah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mensedia. Sedia makuk pinggang, sedia kambing, sedia daging, sedia apa, ikutlah. Sedia duit, sedia apa saja pun. Barang siapa mensediakan kerana membaca kisah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedia daripada makanan, serta mengkumpul ia akan saudara-saudara, dan mengasing ia akan, dan memasang ia akan pelita. Memasang lampu. Lampu, contohnya kita kata surau kita ni. Surau An-Nur ni. Lampu memang terang. Memasang lampu. Memasang ia akan pelita. Dan memakai ia dengan pakaian yang baru. Pakaian baru. Yang baru. Serta memakai akan bau-bau. Kerana membesarkan bagi diperanak akan dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikepul akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, serta puak yang pertama daripada segala nabi-nabi, dan adalah ia pada a'la illiyin, yakni pada setinggi daripada syurga yang tinggi. Allahu akbar. Ini orang hebat-hebat semua ni. Bukan orang yang lekeh-lekeh macam kita lah. Nampak? Dia katanya, barang siapa mensediakan untuk kerana membaca kisah. Nak baca apa pun, berzanyi ke apa ke, apa saja pun, ikutlah. Maknanya kisah hari peranakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada makanan, kita mengumpul, panggil orang ramai-ramai. Jangan kita panggil orang sini saja. Mana saja pun yang kita kenal, kita jemput. Sekarang senang dengan WhatsApp-nya, dengan tu-nya, dengan ni. Nampak? Serta kita memasangkan lampu, memakai pakaian yang elok-elok. Serta memakai bau-bau yang harum. Kerana apa tu? Kerana kita nak membesarkan hari yang diperanakkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, serta bersama dengan anbiya, dengan nabi-nabi dan sebagainya. Allahu akbar. Ini hebat. Orang mulia kepada Nabi. Nampak? Kata laginya, dan barang siapa membaca Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diletakkan wang perak atau wang emas, serta dicampurkan dengan wang yang lain, jatuh atasnya barakah, dan tiada mewarisi apa orang yang empunya wang itu, dan tiada kosong tangannya dengan berkat dibaca kisah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu banyak capak duit tu. Nampak? Mana orang tu memang tak dipaparkan. Allah. Nampak? Kemudian kata lagi, dan berkata Iman al-Yafi'i, barang siapa mengumpul akan saudara. Ini pun saudara, mana kita jemput orang sana, orang sini, orang situ, orang sini, untuk nak menjadikan tempat Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata barang siapa mengumpul akan saudaranya daripada muslim kerana membaca kisah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mesdia ia bagi mereka itu jamuan serta membuat ihsan, jadilah ia dengan sebab membaca kisah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana membuat ihsan di sini, kita membuat kebaikan. Contohnya ada tazkirah. Contoh. Maknanya boleh kita silaturahim, menyambung, kenal mengenal dan sebagainya. Dah lama kita tak jumpa. Kerana kita duduk di sini, orang tu di sana. Bila kita dapat kumpul satu tempat
untuk membaca kisah dan dapat ihsan dengan sebab membaca kisah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangkit akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat serta dengan as-siddiqin wasyuhada wassalihin, dan adalah ia di dalam syurga jannatun na'im. Allahu akbar. Apa lagi kita nak? Buatlah. Buat. Tengok kalau kita tengok tadi, sekiranya kalau Allah Taala bagi kat dia sebagai amah dia tu sebagai seperti Jabal Uhud, dia nak belanja untuk kisah untuk kita buat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dan berkata lagi, dan barang siapa mengkosat, dan barang siapa mengkosat hendak pergi kepada tempat orang membaca Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kosat niat di hati nak datang kepada tempat orang yang membaca Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya mengkosat ia akan satu raudhah, akan satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Masya Allah. Itulah. Betul memang. Yang selalu kalau kita dengar ceramah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Muhammad. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Adalah dia katanya, maka sungguhnya mengkosat ia akan satu raudhah, akan satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Kerana tiada ia mengkosat akan tempat itu, malaikat ia suka dan ia kasih akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tengok di dalam handphone, banyak wawa di dalam handphone. Contohnya, An-Nur berselawat, TTJ berselawat, Serban berselawat, KL berselawat. Maka hati kita Allah cinta, nak ikut, nak pergi. Maka orang itu hati hidup, iman dia penuh cinta, iman dia penuh kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa kasih akan daku, barang siapa kasih akan daku, barang siapa cinta akan daku, barang siapa sentiasa tak lupa akan daku, tiap-tiap saat mereka berselawat akan daku, maka Nabi kata, kana ma'i fil jannah. Adalah ia orang yang kasih, orang yang cinta, orang yang selalu kasih kepada Nabi. Ma'i bersama dengan aku fil jannah, di dalam syurga nanti. Allah. Itulah. Kalau kita tak nak maulid lagi, tak nak buat maulid lagi, Allah, teruk sangatlah kita. Berat sangat. Hati kita teruk sangat. Nampak? Itu dia. Berapa jam? Tengok lagi. Dan telah berkata Sultan Al-Arifin Jalaluddin As-Sayuti di dalam kitab yang bernama Al-Wasailu fi Syarhi Sama'il, tiada ada daripada rumah atau masjid atau tempat yang dibaca di dalamnya, di dalam rumah ke, di dalam masjid ke, di mana-mana tempat saja ke, ialah membaca kisah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat dikelilingi, dilikungi
oleh malaikat akan ahli-ahli rumah dan tempat-tempat itu. Allah penuh dengan malaikat. Tempat yang kita baca maulid, di rumah ke, di masjid ke, di lataran ke, di mana saja ke, ialah tempat yang kita baca maulidin Nabi SAW, penuh, dikeliling, dilipungi oleh malaikat-malaikat. Inilah. Kerana malaikat bawa rahmat. Malaikat bawa pengampunan. Itulah. Orang yang iman kuat, mereka nak duduk tak boleh. Bila orang jemput Maulidur Rasul, memang mereka nak sertai, nak bersama. Kan di situ tempat rahmat, tempat keampunan, tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Memang hebat betul lah. Ni saya tak baca ni tempat lain ni. Saya baca sini ya. Karena Datuk Nundi kata nak suruh baca kelebihan maulid. Itu dia. Diceritakan bahawa di dalam masa raja. Dia katanya seorang muda yang ada di dalam Basrah. Mana seorang muda yang ada di dalam Basrah yang membazir atas dirinya. Dan adalah ahli-ahli negeri itu memandang kepadanya dengan pandangan yang menghina akan kerana perbuatan yang tiada baik. Satu orang muda. Malaikat apabila sampai pada bulan Rabiul Awal. Ini bulan ni dah. Malaikat apabila sampai pada bulan Rabiul Awal, bersiap ia membasuh akan baju dan memakai dengan bau-bauan yang harum serta bersulit-sulit dan membawa ia akan jamuan dan dibaca akan kisah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkekallanlah ia atas ini hal sehingga beberapa masa yang panjang. Kemudian apakala ia mati, mendengar oleh ahli negeri suatu suara yang berkata, ihbiru ya ahlil Basrah washhidu janazata waliyin min awliyaillah fa innahu azizun indi. Hanalah hadir sekalian kamu, hei ahli negeri Basrah, dan saksi olehmu akan jenazah satu wali daripada awliyaillah, maka adalah ia semulia-mulia di sisiku. Allahu Akbar. Kita tengok dengan pandangan kita dia orang hina. Kita tengok dengan pandangan kita dia ni orang yang paling huduh di dalam masyarakat. Tetapi bila masuk waktu, masuk bulan Rabiul Awal, mereka bersiap membaharukan baju. Mereka bersiap dengan bau-bauan. Mereka bersiap dengan jamuan-jamuan. Mereka bersiap dengan cari orang baca qasidah. Baca apa dia? Kisah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkekallan hingga sampai mati. Tak pernah luput masuk bulan Ramadan. Dia bulan Ramadan lah. Masuk bulan Rabiul Awal, dia sambutlah. Bila sampai bulan Rabiul Awal, dia membuatlah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai mati. Hingga bila dia mati, bersuara kubur dia itu adalah aulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini kerana kita membesar mulia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah. Dan kata ada laginya, dah kesisa belum? Dan lagi diceritakan bahawasanya
adalah zaman Khalifah Abdul Malik. Seorang muda yang mulik parasnya di negeri Syam, dan adalah ia lalai dengan kesukaan menunggang akan kuda. Maka adalah pada satu hari menunggang ia akan kudanya, tiba-tiba terpencat kudanya dan melari ia akan dia sehingga pada segala jalan-jalan dan lorong-lorong negeri Syam itu. Dan tiada ada daya baginya pada hendak menahan akan kudanya itu, hingga sampai ia pada muka jalan di sisi pintu istana khalifah itu, dan bertemu ia kepada seorang kanak-kanak daripada anak-anak khalifah itu, dan tiada ia pada hendak mengelak akan bahaya itu, maka kuda itu pun melanggar akan anak raja itu, lalu keluar rohnya daripada jasadnya. Maka seketika itu juga sampai khabaran itu kepada khalifah, maka merentah ia menangkap akan orang muda itu dan dibawa ke hadapannya. Bagi apakala nyatalah bagi orang muda itu jadi bahaya dan hasyat atas dirinya, terlintas di dalam hatinya berkata, jika dilepah akan daku oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada ini bala yang besar, aku buat satu jamuan yang besar dan aku baca di dalamnya Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendeknya apabila dibawa akan dia ke hadapan khalifah dan memandang khalifah itu akan dia dengan senyum kemudian daripada telah sa'ah mereka dan duka cita yang besar, dan sebeda, hei bapa engkau pandai sihir. Jawabnya, tidak, wallah ya Amirul Mukminin. Maka sebedanya, afautu anka, aku maaf akan dikau. Allahu Akbar. Itu niatnya. Niat di dalam hati. Kalau memang raja, kuda itu melanggar anaknya hingga sampai mati, berjumpa dengan raja, maka dia niat, kalau Allah Subhanahu Wa Taala melepaskan, aku nak buat jamuan yang besar untuk Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila berdepan dapat raja, raja senyum. Raja maaf segala-gala. Itu cinta. Cinta nak membesarkan, nak memuliakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Itulah. Banyak lagi lah. Nampak? Itulah. Itulah maknanya yang penting sekalinya. Kita ni, bila masuk, bila sampai waktu bulan Rabiul Awal, kita sertakan. Kalau kita, mana yang kita kuasa lah. Kita kuasa kalau kita nak bantu, kita nak masuk, walau RM1 ke RM2, tak ada masalah. Nampak? Bukan nanti banyak. Yang penting kita nak bersama. Yang penting kita nak berkongsi bersama. Tengok lagi, sikit lagi. Katanya, dan telah tersebut di dalam kata Abdul Wahid bin Ismail, adalah seorang laki-laki di dalam Mesir, membuat jamuan kerana Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap tahun. Dan adalah sebelah rumahnya seorang laki-laki Yahudi. Dan berkata isteri Yahudi itu, kenapa jiran kita orang Islam membelanja ia besar-besar pada tiap seumpama ini bulan Rabiul Awal? Maka jawab suaminya, orang itu menyeka bahawasanya Nabi diperanak akan dia di dalam bulan ini. Di dalam ini bulan. Dan kerana inilah membuat ia akan jadi makian kerana kasih dan memelihara akan baginya dan bagi harinya, bagi hari diperanakannya. Maka pendeknya, diamlah kedua-duanya itu. Kemudian pada malam itu tidurlah keduanya. Maka mimpi isteri laki-laki Yahudi di dalam tidurnya, melihat ia akan seorang laki-laki yang elok parasnya, elok rupanya lagi hebat, dan masuk ke dalam rumah jirannya yang Islam itu.
dan sekelilingnya beberapa banyak orang yang duduk, orang-orang daripada sahabat-sahabatnya, dan serta menghormat mereka itu akan dia. Maka berkata isteri laki-laki Yahudi bagi seorang laki-laki daripada mereka itu, siapa ini laki-laki yang sangat elok wajahnya? Maka jawab lelaki itu kepadanya, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk ia di dalam ini rumah kerana memberi selamat atas ahli ini rumah, dan kerana menziarah ia akan mereka itu, kerana mereka itu dengannya. Maka kata isterinya Yahudi itu baginya, adakah mahu dia berkata dengan daku apabila aku bercakap dengannya? Katanya, na'am, bukan. Maka datang ia kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata ia, ya Muhammad. Menjawab ia sallallahu alaihi wasallam, labbaik. Maka berkata isteri Yahudi itu, engkau menjawab pada seumpama aku ini dengan talbiyah, dan aku bukan daripada agama engkau, dan tapi aku ini daripada seteru engkau. Maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, demi Allah, Tuhan yang membaki akan daku menjadi nabi dengan sebenar-benar, tiada aku hendak menjawab akan seruan engkau itu hingga telah aku ketahui bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah kepada engkau. Maka kata isteri Yahudi itu, sebenar engkau nabi yang mulia, dan engkaulah yang dihormati yang sebenarnya. Binasalah orang yang menyalahi perintah engkau, dan rugilah orang yang jahil akan darjah engkau. Ulur tangan kalah engkau. Maka aku berkata, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian berjanjilah ia dengan Allah di dalam hatinya bahawa besok pagi yang ia hendak bersedekah dengan sekalian hartanya yang dimiliknya, dan hendak membuat jamuan kerana maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab sangat-sangat suka dengan dapat masuk Islam, dan kerana syukurnya mendapat melihat barang yang dilihat akan dia di dalam mimpinya itu. Maka apabila berpagi-pagi besok melihat ia akan suaminya telah bersiap dengan bersungguh-sungguh hendak membuat walimah jamuan, maka heran ia pekerjaan suaminya itu, dan berkata ia isteri, ini bagi suami, aku tengok akan dikau bersiap-siap bersungguh-sungguh. Kerana apa? Jawab suami, inilah kerana orang yang engkau telah masuk Islam di hadapannya semalam. Maka isterinya, siapa yang memberitahu kepada engkau daripada ini rahsia yang tersembunyi, dan siapa kasih tengok akan dikau atas ini hal? Maka menjawab suaminya, iaitu orang yang aku telah masuk Islam di hadapan kemudian daripada engkau. Allahu Akbar. Tengok. Ini Yahudi, suami dan isteri. Ya, tengok pada masa itu, tiap-tiap bila sampai bulan Rabiul Awal, maka mereka penuh di dalam masjid, penuh di surau, penuh di kampung tentang untuk nak membesar, nak memuliakan hari diperanakkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isteri dia tanya suami, kenapa orang Islam kumpul yang sangat-sangat ramai? Kerana dia jawabnya, kerana nak memulia, nak hormat, nak cinta kepada Nabi kita Muhammad, kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dia masuk tidur pada malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala bagi mimpi kepada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya hingga dia dapat boleh masuk Islam. Allahu Akbar. Hingga berpagi-pagi mereka itu, segala harta yang ada pada mereka, mereka membuat untuk besar kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita orang Islam.
Ini Yahudi, ini bukan orang Islam. Dia dah cinta kepada kita. Oleh itu, kita bersungguh-sungguhlah. Dah kita dah tahu dah tadi hadis Nabi SAW. Nabi kita selebih-lebih. Selebih-lebih anbiya, selebih-lebih Nabi. Kalau kita tak anggung, kalau kita tak cinta, kalau kita tak rindu, kalau kita tak kasih sayang, alamak kata kita ni teruk sangat. Penghulu kita, pemimpin kita, kita sendiri tak melia, kita sendiri tak kasih dan sebagainya. Allah, teruk sangatlah kita ni. Nampak? Itu dia. Oleh itu, nampak? Saya tak panjangkan masa. Sikit lagi. Kata dia nya, bila kita dah faham macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan atas Nabi kita tengok pada dia. Tengok pada malam Isra. Isra Mi'raj. Ada dalam Isra Mi'raj dah. Kalau Allah Subhanahu kalau Nabi kita sampai ke langit berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa dia? Allah Taala perintah kepada Nabi kita, mau nak minta apa minta. Maka Nabi kita ni orang bijak. Nabi kita ni orang cerdik. Nabi kita cerita tentang Nabi Adam bagaimana, tentang Nabi Nabi Daud macam mana, tentang Nabi Ibrahim macam mana, kelebihan Nabi, segala-gala Nabi lah. Nabi sebut Nabi Musa bagaimana. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, semua aku bagi. Semua yang ada kelebihan pada Nabi Adam aku bagi. Semua yang ada kelebihan pada Nabi Daud aku bagi. Semua yang ada kelebihan pada Nabi Ibrahim aku bagi. Nabi Musa aku bagi. Segala-gala aku bagi. Bermaknanya kelebihan yang ada pada nabi-nabi yang dulu semua ada kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, hebat betul. Tengok. Kata dia katanya, kita tak payah baca bahasa Arab lambat. Katanya, dan aku beri akan dikau 8 perkara. Benda-benda yang lebih. Benda-benda yang lebih aku bagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 8 perkara. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berpindah. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, menyuruh dengan ma'ruf. Yang kelima, menegah daripada mungkar. Yang keenam, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kepada Nabi kita, aku jadikan akan dikau permulaan. Dan aku baki akan dikau kesudahan. Permulaan. Allah Subhanahu Wa Taala cipta langit dan bumi, segala alam, segala makhluk ni ialah yang awal sekali nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan pada Nabi kita, bangkit akhir sekali. Nampak? Kata dia laginya, dan aku bagi aku bagi kelebihan kepadamu, aku berikan akan dikau panji-panji kepujian. Maka Adam dan lainnya dan Nabi Adam di bawah panji-panji engkau di akhirat nanti. Ini yang paling hebat sekali. Semua panji, semua bendera. Di padang mahsyar besar, semua panji-panji yang lain duduk bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermaknanya di akhirat nanti kita semua, sama ada Nabi Adam, semua Nabi Ibrahim, Nabi itu, Nabi ini, semua ummah duduk bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Cukup. Oleh itu, marilah kita sama-sama cinta kepada Nabi kita, melia kepada Nabi kita. Kita buatlah apa yang kita boleh buat. Bulan yang diperanakkan
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qadani saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma faqihhu fid din. Allahumma tawil umurana fi ta'ala. Ya subhanakallah. Wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.